Salam sejahtera diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Noria, saya Crystal N. Anak Jipang dan juga rakan-rakan saya Eva Chris Anthony, Nur Syahira binti Dohan dan juga Sufaika binti Jali. Kami akan membentangkan tentang Mak Yong yang telah diiktirafkan oleh UNESCO sebagai salah satu karya agung warisan kemanusiaan tidak ketara atau Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2005. Menurut Yusof, pada tahun 2017, Mak Yong merupakan sejenis tarian tradisional yang menggabungkan unsur-unsur ritual, tarian dan lakonan yang digayakan, muzik, vokal dan instrumen, lagu, cerita dan teks percakapan yang formal dan bersahaja. Persembahan Mak Yong sering dipersembahkan di dua wilayah iaitu di Patani di selatan Thailand dan juga di Kelantan di pantai timur Malaysia. Antara isu-isu berbangkit mengenai Mak Yong adalah yang pertama, Parti Islam se-Malaysia PAS mengharamkan Mak Yong pada tahun 1991 menurut Hardwick pada tahun 2020. PAS menggunakan alasan bahawa persembahan Mak Yong mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah, sebagai contoh pemujaan, syirik dan musyrik. Selain itu, pengharaman dan juga larangan tersebut dilaksanakan di bawah undang-undang yang sama dengan melarang perbuatan maksiat seperti pelacuran dan juga perjudian. Seterusnya, menurut Ko Wong dan T. Kamdas pada tahun 2003, Mak Yong dikaitkan dengan transgender dan kostum yang terdedah. Watak Mak Nap dan 3 orang anak gadisnya yang merupakan seorang ustaz, seorang pondan atau transgender dan juga penari moden. Karakter anak Mak Nap dikatakan penghinaan buat agama. Tambahan pula, kostum yang dikenakan oleh para pelakon dan penari pada ketika itu yang agak terdedah dikatakan sebagai tidak sopan dan tidak bermoral. Selain daripada itu, Mak Yong juga dikatakan semakin pupus akibat pengharaman dan juga larangan terhadap Mak Yong. Ia secara tidak langsung telah membataskan persembahan Mak Yong untuk dipentaskan. Selain itu, Mak Yong juga tidak lagi diturunkan dan diwariskan kepada waris atau golongan anak muda. Secara simboliknya pula, Mak Yong dipersembahkan dalam 2 kategori iaitu untuk tujuan hiburan semata-mata dan juga untuk tujuan spiritual dan juga penyembuhan. Menurut Yusof pada tahun 1976. Dan keunikan Mak Yong Malaysia daripada Thailand adalah ia tidak menggunakan topeng pada pementasan. Menurut Sastro Suwondo pada tahun 1985 dan yang terakhir menurut Fernando pada tahun 1996, persembahan Mak Yong ini diiringi dengan muzik dan instrumen menjadikan ia simbolik. Persembahan Mak Yong diiringi dengan muzik dan instrumen seperti gong, gendang, canang, kesi, serunai dan juga rebab. Okey, untuk kali ini saya lebih memilih untuk menceritakan mengenai sejarah Mak Yong. Sejarah Mak Yong ini ia berasal daripada Setiu. Pada ketika dahulu ia berada di bawah negeri Kelantan tetapi kini berada di bawah negeri Terengganu. Dan Setiu ini bernama Padang Permaisuri. Dan pada ketika itu seorang raja melakukan majlis mengkhatamkan anaknya dan kesemua persembahan kecuali Mak Yong tidak dapat dilakukan dan seorang pengasuh telah diarahkan untuk mencari sama ada wujud ataupun tidak tarian Mak Yong ini. Pada asalnya tarian Mak Yong ini diperkatakan adalah berasal daripada 3 orang beranak
iaitu Pak Yong bernama Cik Mubin, isterinya Mak Yong dan anak Awang. Ketiga-tiga ini sedang bermain dan ketika itu mereka dilanda musibah iaitu ribut dan mereka mengelakkan diri daripada terkena ranting-ranting dan segala bentuk aksi mereka ini telah dipersembahkan melalui gerak tarian dalam persembahan Mak Yong. Permainan ini dipersembahkan di Istana Kelantan. Pendapat seterusnya ada mengatakan bahawa Mak Yong ini berasal daripada negeri Kelantan kerana disokong oleh 7 bukti. Terdapat juga teori yang mengatakan Mak Yong berasal daripada Sumatera yang begitu popular dalam kalangan istana. Seterusnya persembahan Mak Yong ini juga dipercayai mula dipersembahkan di Patani di zaman pemerintahan 4 orang raja iaitu Raja Biru, Raja Unggu, Raja Hijau dan Raja Kuning. Mubin Stifford 1972 ada mengatakan Mak Yong is the older forms of Malaysia and of Malay dramas has been performed in Patani and Kelantan for hundreds of years. Dengan kenyataan ini, beliau mengatakan terdapatnya hubungan kedua-dua negara kerajaan dalam permainan Mak Yong. Kesamaan dialek ini, orang Melayu Kelantan dan orang Melayu Patani memungkinkan bahawa Mak Yong ini berkembang daripada Istana Patani ke Istana Kelantan. Tambah pula dikatakan bahawa terdapat hubungan kekeluargaan antara Raja Patani dan Raja Kelantan. Selain itu juga berdasarkan catatan Peter Flores yang dianggap sebagai catatan pertama mengenai Mak Yong, maka ada tanggapan bahawa Mak Yong ini berasal daripada Patani. Namun begitu uraian beberapa Peter Flores terhadap lawatan Patani tidak menyebut permainan Mak Yong. Oleh yang demikian tidak mungkin persembahan Mak Yong dipersembahkan dalam abad ke-17 di Istana Riau Hijau Patani. Selain itu juga ada juga mitos yang mengatakan bahawa tarian Mak Yong ini berasal daripada cerita lah yang berkisahkan seorang puteri yang kehilangan sebentuk cincin dan puteri ini meminta bantuan daripada anjing peliharaannya iaitu Belang, dan Belang membuat perjanjian dengan Tuan Puteri sekiranya Belang berjaya menemukan cincin itu, Belang dibenarkan tidur dengan Tuan Puteri. Jadi Belang berjaya mendapatkan sebentuk cincin itu dan Belang tidur dengan puteri sehingga puteri didapati hamil, dan oleh kerana takut dengan ayahnya yang akan murka, jadi Tuan Puteri, Belang dan pengasuhnya lari ke suatu tempat dan membesarkan anak hasil daripada hubungan tadi. Anak yang dilahirkan itu dinamakan Awang, dan pada suatu hari Belang ini keluar mencari makanan dan telah dibunuh oleh warga penduduk. Dan hal ini tidak diketahui oleh Tuan Puteri oleh kerana desakan anaknya iaitu Awang yang telah bermain dengan kawan-kawannya. Awang diejek kerana tiada bapa. Jadi Awang ini menanyakan kepada ibunya bahawa siapakah ayahnya. Jadi dari sinilah Tuan Puteri menyatakan bahawa Awang ini adalah anak daripada seekor anjing dan mereka mencari di mana Belang ini berada, dan akhirnya mereka mengetahui bahawa Belang ini telah mati dan dan mereka mencari bangkainya, dan Awang mengambil tengkorak Belang ini dan dijadikan sebagai alat muzik. Alat muzik ini khususnya dijadikan sebagai persembahan, dan Tuan Puteri menjadi penari, dan dengan asyik mengikut rentak iringan muzik, mereka Awang dan ibunya telah menjalinkan hubungan cinta dan terhasilnya hubungan sumbang mahram. Tuan Puteri ini dan Awang telah dihalau keluar daripada kampung oleh penduduk dan dipatung anjing. Tetapi pada suatu ketika Tuan Puteri ini meminta Raja Siam ini untuk menghidupkan patung anjing ini, dan semakin lama Tuan Puteri semakin sayang dengan anjing yang berjaya dihidupkan, dan beliau memilih untuk tidur dengan anjing tersebut. Akhirnya Tuan Puteri itu telah didapati mengandung, dan Raja Siam segera membunuh dan menanam anjing tersebut. Raja Siam menggali semula kerana simpati dengan kesedihan anaknya. Raja Siam mengambil tengkorak
daripada bangkai anjing itu dan dijadikan rebab sebagai alat muzik. Di situlah bermulanya persembahan Mak Yong. Salam sejahtera, saya akan menjelaskan berkaitan nilai estetika. Nilai estetika didefinisikan sebagai kajian terhadap kecantikan dan kekurangan sesuatu karya seni oleh David 2008. Estetika juga tidak dapat menjelaskan bahawa mengapa karya seni itu halus dan ada juga tidak kerana ia tidak dapat dilihat secara estetika. Danto 2003. Nilai estetika yang pertama ialah objek. Objek merupakan pandangan pada sifat artistik yang relevan dari sebuah karya seni. Judgement merupakan menilai objek menjadi indah dengan menerapkan prinsip-prinsip kecantikan pada karya seni tersebut. Seterusnya ialah sikap. Sikap merupakan sikap yang tersendiri untuk memberi tanggapan atau penilaian terhadap sesuatu karya. Pengalaman merupakan pengalaman manusia sejagat terhadap karya seni. Ia memerlukan pengetahuan atau keupayaan untuk menilai dan memahami sesuatu karya seni dalam memperoleh pengalaman estetika. Nilai estetika pada persembahan Mak Yong. Teater ini dikatakan paling indah di Asia Tenggara dan paling lama bertapak di rantau ini. Estetika yang terdapat dalam persembahan Mak Yong yang dapat dilihat dari segi persembahan, bentuk dan isi. Struktur persembahan. Struktur persembahan mempunyai struktur yang tertentu yang dimulai dengan segmen yang penuh dengan kesopanan dan adat serta mempunyai falsafah tersendiri. Yang pertama ialah buka panggung, berjamu dan tutup panggung. Menghadap rebab. Menghadap rebab merupakan tarian yang paling sukar dan paling cantik dipersembahkan kerana ia diiringi alunan muzik rebab dan nyanyian yang mempunyai lirik yang amat indah dan mendalam maknanya. Memperkenalkan diri. Dalam persembahan Mak Yong terdapat segmen memperkenalkan diri. Sebagai contoh, watak Pak Yong selaku watak utama dalam persembahan akan memperkenalkan dirinya, nama, negaranya, asal-usulnya melalui lagu. Seterusnya ialah aspek cerita dan penceritaan. Cerita Mak Yong sebagai contoh, Dewa Muda, Dewa Sakti, Dewa Panah, Raja Tangkai Hati, Anak Raja Gondang dan banyak lagi. Ruang dan gerak. Panggung persembahan Mak Yong adalah merupakan bangsal yang terbuka di setiap penjuru. Bahasa. Penggunaan bahasa yang berbeza malah juga dari segi gaya bahasa dan perkataan yang diucapkan. Watak Pak Yong iaitu watak utama lelaki, watak Mak Yong watak utama wanita, peran inang, tok wak, dewa, orang darat, jin dan gegasi dan binatang. Kategori muzik ialah muzik instrumental. Muzik yang dimainkan mengikut tempo cepat atau perlahan. Muzik atau lagu yang berfungsi bagi menandakan situasi-situasi tertentu. Seterusnya ialah keindahan melodi lagu-lagu Mak Yong. Ekonomi. Persembahan Mak Yong ni dikatakan dapat menjana ekonomi negara. Ia digunakan sebagai penggunaan teknologi moden seperti holografi. Holografi ni merupakan teknik visual 3 dimensi yang menjurus kepada penggunaan teknologi media baru. Dengan penggunaan holografi ini dapat membantu negara dalam peningkatan ekonomi serta teknologi di mana setiap persembahan Mak Yong menggunakan holografi yang seiring dengan perkembangan moden. Sekaligus, ia dapat membantu dalam menarik minat anak muda sekarang supaya warisan ini tidak ditelan zaman. Yang kedua ialah pihak penganjur. Pihak penganjur akan mendapat pendapatan melalui para penonton di mana penonton yang datang akan menonton dan membeli tiket dengan harga yang telah ditetapkan. Yang ketiga ialah pemasaran
dan promosi. Pemasaran dan promosi dilakukan melalui pengiklanan di TV, media sosial dan membuat banner pemasaran persembahan Mak Yong. Hal ini akan membantu dalam menjana pendapatan negara termasuk industri seni kerana melalui pemasaran dan promosi ini secara tidak langsung akan menarik lebih ramai lagi pelancong asing untuk datang ke negara kita. Seterusnya masuk kepada penyelesaian isu-isu yang dibangkitkan oleh pembentang pertama tadi, iaitu Parti PAS mengharamkan pementasan Mak Yong di tahun 1991. Yang kedua adalah Mak Yong kian pupus, dan yang ketiga, Mak Yong dikaitkan dengan isu transgender dan kostum yang terdedah. Untuk isu yang pertama, kami ingin mencadangkan untuk mengkaji semula pengharaman tersebut. Ini bukan kerana kami menentang ajaran agama, tetapi jika difikirkan kembali mengapa kita sebagai pewaris budaya ingin mengharamkan atau ingin menghapus budaya kita sendiri. Ini seolah-olah mereka tidak sedar bahawa mereka sendirilah yang menjatuhkan diri mereka sendiri dengan menghapuskan adat-adat yang telah ada dari zaman nenek moyang kita lagi. Kita sebagai pengkaji budaya haruslah mengetahui bahawa budaya ini boleh diubah mengikut perkembangan semasa. Ini kerana budaya bersifat dinamik serta boleh disesuaikan mengikut masa dan persekitarannya. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan budaya ini boleh menjatuhkan akidah di dalam diri seseorang. Seterusnya, masuk kepada isu yang mengatakan bahawa Mak Yong kian pupus. Di sini, pihak JKKN haruslah melaksanakan peranan mereka dalam mengiklankan tarian tradisional ini di dalam laman web mereka. Seperti iklan tentang seni budaya atau warisan yang ada di Malaysia, terutama sekali tentang seni tarian tradisional Mak Yong ini. Ini dapat memberikan gambaran kepada semua lapisan masyarakat serta pelancong-pelancong luar untuk terdedah dan mengetahui tarian Mak Yong yang mempunyai keunikan dan sifat halusnya tersendiri. Sebagai contoh, pihak JKKN telah menganjurkan program seni persembahan Jelajah Kijang, Emas dan Bengkel Mak Yong. Seterusnya, untuk isu yang dikaitkan dengan isu transgender dan pakaian yang terdedah, kami cadangkan agar pelakon yang memegang watak lelaki haruslah berjantina lelaki. Dan sebaliknya juga, perempuan memegang watak sebagai watak perempuan. Kostum pula boleh difikirkan atau boleh disesuaikan agar tidak menjolok mata. Seperti memakai pakaian dalam yang panjang atau inner agar menutup auratlah. Seterusnya masuk kepada rumusan. Tidak dinafikan, seni persembahan tradisional atau teater tradisional Mak Yong ini melambangkan jati diri dan asal-usul bangsa Melayu. Perkara ini haruslah dipelihara dan dilestarikan oleh pihak-pihak yang tertentu supaya dapat dikekalkan dalam era globalisasi ini. Kita haruslah memandang seni tradisional ini mempunyai nilai estetika atau nilai komersial yang tinggi, namun harus juga memelihara keasliannya. Sekiranya perkara ini tidak dijaga dan diabaikan, maka generasi yang akan datang tidak akan mengenali seni persembahan tradisional Mak Yong ini. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.